Bagi menghadapi lonjakan kes COVID-19 ketika ini, KKM telah memperkukuhkan ya pelan pengurusan COVID melalui 5 strategi. Ya, pertama, pengesanan awal kes COVID-19 dan varian SARS-CoV-2 melalui antara lainnya sistem amalan awal sangat penting. Ya, yang mana kalau dengan izin saya sebutkan Heightened Alert System HAS. Kita ada sistem amaran awal yang kita sentiasa pantau. Kedua, surveillance community di lokasi Sentinel surveillance ya, seluruh negara. Umpama ILI ataupun influenza-like illnesses yang patient ke hospital, ya kita sentiasa pantau. Ya. Dan juga surveillance ya, melalui case severe acute respiratory ataupun SARI, ya, severe acute respiratory ya, infections itu SARI. Dan ketiga adalah surveillance persekitaran air kumbahan dalam komuniti dan pintu masuk antarabangsa. Itu pengesanan awal, strategi pertama. So we will truly ya kita akan berjaga-jaga akan perkara yang saya sebutkan tadi sebagai kaedah strategi pengesanan awal, early detection, early alert. Ya. Strategi kedua, memperkasakan komuniti melalui amalan TRIS, TRIS, iaitu pertama, test. The first test, ujian. Segera lakukan ujian pengesanan COVID-19 secara kendiri sekiranya bergejala. Ini satu nasihat, satu galakan. Ya, jangan ambil mudah, ya, terutama kalau kita punya penyakit comorbidity dan sebagainya, ya, for people with hypertension, cancer survivors, ya, diabetes dan sebagainya, immunocompromised person or patient, sangat mustahak untuk keep testing. Kita galakkan ujian. Ya. Kedua, report. Second R is lapor. Laporkan keputusan ujian kendiri secara secepat mungkin dalam aplikasi MySejahtera. Ini sangat penting. Kalau ya rakyat warga Malaysia tidak mau melaporkan dalam aplikasi MySejahtera, then there will be under reporting. Then our metrics, our angka-angka tu kalau kita sebut tentang contohnya sebagai CFR, case fatality rate dan sebagainya, semua prediction, semua angka-angka itu tidak akan menjadi satu yang sebenarnya sah. Sebab apa? Under reporting tak. Atau kalau kita buat ujian pun kita tidak mau naikkan ya sama ada positif atau negatif dalam MySejahtera kita. Ketiga, isolate, asing, ya. Isolate ourselves in a personal atau yang saya sebut kat sini, lakukan pengasingan kendiri, self isolation. Sekiranya positif COVID-19, patuhi perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah, our home surveillance order HSO, serta tata cara isolasi kendiri dengan melengkapkan HAT itu, dia home assessment tool yang terdapat dalam aplikasi MySejahtera sekali lagi, ya. Itu TRI, isolate. The second I adalah inform, maklumkan. Bagaimana? Maklumkan kepada semua konteks rapat. Kita sudah kembali kepada prosedur seumpama ingat semasa kita pandemik dulu. Maklumkan kepada semua konteks rapat supaya mereka memantau status kesihatan kendiri mereka dan lakukan ujian COVID-19 sekiranya mereka juga bergejala. So now it's so important that kita dah terlatih begitu kan. Now we just reactivate balik amalan-amalan apa yang dikata sebagai the new normal. Apabila kita ada bergejala, kita beritahu kawan-kawan, saudara, close contacts supaya inform them. And letter S, huruf S, last itu adalah seek, SEEK, SEEK ataupun dapatkan rawatan, dapatkan pemeriksaan dan rawatan segera, ya, sekiranya gejala bertambah buruk, ya, bertambah teruk. Bagi golongan berisiko tinggi, dinasihatkan segera ke fasiliti kesihatan berhampiran walaupun gejala ringan, for those comorbid and the oldest, ya. Jadi pastikan ya, semua ini adalah seeking for rawatan dan to the nearest clinics dan sebagainya. So mendapatkan rawatan itu adalah penting, ya, terutama bagi mereka yang berisiko tinggi, kumpulan rentan itu, ya.
Strategi ketiga, pemantauan fasiliti kesihatan, pengurusan dan kawalan kes COVID-19 terutamanya untuk melindungi golongan berisiko tinggi. Yang saya nak sebutkan, fasiliti kesihatan KKM termasuk klinik kesihatan dan hospital telah bersedia untuk menghadapi sebarang peningkatan jumlah kedatangan dan kemasukan pesakit ke ward. We are ready for that. Kita bersedia akan kemungkinan keperkalian surge ataupun ledakan seperti itu. KKM sedang memantau rapi kapasiti hospital melalui bed management unit dan bersedia dengan pelan strategi lonjakan kapasiti ataupun surge capacity planning. Kita tahu bagaimana untuk mobilize untuk dapatkan kapasiti bed dan sebagainya. Ini termasuk kesiapsiagaan perkhidmatan hospital yang terdiri daripada 4 trust. Ini satu, kecukupan akses. There will be always access. Kedua adalah kelestarian rawatan, sustainability of treatment. Ketiga adalah pengurusan pra-hospital, before coming to hospital. Dan keempat adalah kecemasan berkaitan COVID-19. Keempat-empat perkara ini yang kita bersiap siaga. Agensi-agensi bukan KKM seperti ini pembantuan, ini reinforcement, hospital pengajar universiti, angkatan tentera, sektor agensi kesihatan swasta dan agensi bukan kerajaan non-governmental organisation juga bersedia dan boleh membantu dari segi kesiapsiagaan bantuan fasiliti perkhidmatan dan rawatan kesihatan, rawatan pesakit. So now you see, we are ready to mobilize and reinforce all these facilities. Sama ada private, sama ada ETM, sama ada MUIs ataupun sama ada NGOs dan universities, hospital pengajar kita, teaching hospitals